Seterusnya Yang Berhormat Jelutong. Terima kasih Tan Sri Speaker. Saya bangun untuk bersama-sama rakan-rakan saya di sebelah sini untuk menyatakan bantahan kami yang sekeras-kerasnya kepada usul yang telah dibawa oleh Menteri. Yang Berhormat Menteri, boleh saya gunakan kesempatan ini untuk memberitahu Yang Berhormat Menteri, dalam sejarah, kali pertama akta ini digunakan adalah untuk menahan Datuk Seri Khairuddin Abu Hassan kerana pendedahan yang dibuat oleh beliau ketika itu terhadap Yang Berhormat Pekan berkenaan dengan 1MDB untuk menghalang Datuk Seri Khairuddin daripada meninggalkan negara pergi ke Switzerland untuk mendapatkan bukti pengaliran wang yang keluar daripada Malaysia. Ini menunjukkan bahawa akta ini akan disalahgunakan. Yang Berhormat Menteri, saya beri nasihat, jangan lupa Perikatan Nasional sekarang menghadapi cabaran daripada dalam. Tak silap akta ini akan digunakan terhadap Yang Berhormat Menteri juga. 2-3 hari ini Pekan dan Bangan Datuk dah belasah Perikatan Nasional. Cukup. Your days are numbered. Your days are numbered. Jangan lupa. Saya nak beritahu. Dan Tuan Speaker, akta ini sebagai seorang peguam, saya nak beritahu, ada peruntukan yang begitu salah, zalim. Dan saya ingin memetik peruntukan tersebut. Salah satu peruntukan, iaitu Seksyen 14 yang berbunyi seperti berikut. Walau apapun perkara 5 Perlembagaan Persekutuan dan Seksyen 264 Kanun Tata Cara Jenayah, jika pada bila-bila masa semasa perbicaraan bagi kesalahan keselamatan, mana-mana saksi pendakwaan yang enggan identitinya didedahkan dan mahu memberikan keterangan dalam cara yang dia tidak dapat dilihat atau didengar oleh kedua-dua tertuduh dan peguamnya, pendakwa raya boleh membuat suatu permohonan secara lisan kepada mahkamah supaya tata cara dalam seksyen ini terpakai. Maksudnya, saksi itu boleh berada dalam bilik yang berlainan, identiti saksi itu tidak dapat didedahkan, suara saksi itu juga boleh ditukar, dan peguam tidak boleh melihat saksi itu ketika menyoal balas saksi itu. Apakah undang-undang ini? Ini adalah sesuatu yang begitu zalim. Seorang yang dituduh di mahkamah berhak untuk melihat saksi yang memberi keterangan terhadap beliau. Peguam beliau berhak untuk menyoal. Okey, Lugo, Boleh saya tanya, silakan. Jelutong, Speaker. berkenaan dengan prosedur yang telah pun ditimbulkan oleh Jelutong tadi di bawah SOSMA, seperti contohnya peguam tidak dibenarkan untuk hadir dan sebagainya. Ini semuanya merupakan procedural safeguards dengan izin yang selalunya kita ada di mahkamah di bawah CPC ataupun Kanun Acara Jenayah. Now, mengikut rasional kerajaan di belakang SOSMA ini, mereka berkata bahawa SOSMA ini diperlukan untuk security. Saya nak tanya pandangan Jelutong, apakah tujuan ataupun rasionalnya mengambil keluar hak-hak asasi seorang yang ditahan seperti dibela dengan sewajarnya oleh peguam oleh SOSMA ini? Adakah ini akan mempunyai apa-apa efek terhadap security negara? Apakah pandangan Jelutong? Terima kasih Yang Berhormat Bukit Gelugur, soalan yang begitu bernas. Jawapan saya adalah, ia boleh disalahgunakan. Sudah semestinya dalam kesimpulan yang telah saya berikan tadi, melibatkan Datuk Seri Khairuddin, di mana ketika itu Yang Berhormat Pekan menjadi Perdana Menteri, di mana pendedahan berkenaan dengan 1MDB dibuat, undang-undang SOSMA digunakan untuk melakukan tahanan, dan sudah semestinya niat menggunakan undang-undang tersebut adalah untuk menafikan seseorang itu hak untuk perbicaraan yang adil. Kita sudah pun ada undang-undang. Tan Sri Speaker merupakan seorang peguam, tahu.
dalam kanun tata cara jenayah sudah ada peruntukan-peruntukan yang akan memberi kawalan kepada perjalanan sesuatu perbicaraan jenayah. Jadi kita tak perlukan SOSMA. SOSMA ini telah disalahgunakan. Yang berhormat Menteri, tolonglah jangan datang sandiwara di sini memberitahu kami bahawa yang membantah undang-undang ini bukanlah orang-orang yang tidak cintakan negara kita. Kami patriotik. Kami cintakan negara kita. Dan kami memerlukan undang-undang yang adil kepada rakyat Malaysia. Undang-undang ini boleh digunakan terhadap siapa-siapa juga termasuk yang berhormat Menteri. Jangan lupa. Sebab itu kita di sini menuntut supaya undang-undang ini dimansuhkan. Tarik balik usul ini. Undang-undang ini telah digunakan. Saya ingin menyatakan, saya begitu duka cita dengan Yang Berhormat Pagoh. For the record, let me place it. Bersama-sama kita menang pilihan raya. Bersama-sama kita memenangi kerajaan di Putrajaya selepas PRU yang lalu. Selepas itu menggunakan undang-undang SOSMA terhadap ahli-ahli Dewan Undangan Negeri dan parti DAP. Walaupun terdapat permintaan-permintaan kami, ketika itu saya difahamkan Yang Amat Berhormat Langkawi juga telah pun meminta supaya yang ditahan di bawah SOSMA yang kononnya mempunyai kaitan dengan LTTE ini pertuduhannya ditarik balik. Tetapi Yang Berhormat Pagoh enggan. Bolehkah Yang Berhormat Menteri mengesahkan perkara ini? Julutong. Sedikit boleh. Nak minta tolong juga, silakan. Ya. Waktu LTTE yang ditahan 12 orang ialah bulan Oktober 2019. Selepas 4 bulan, Sheraton move. Betul? Itu jelas menunjukkan Pagoh menggunakan SOSMA menahan ahli DAP untuk memburuk-burukkan nama DAP supaya menghalalkan Sheraton move beliau 4 bulan kemudian. Setuju tak? Saya rasa perkara itu adalah begitu jelas. Dan Speaker, saya cuma ingin Sekejap, menyatakan, Kepong, sekejap. silakan. Setuju tak Yang Berhormat dan ahli-ahli di Dewan ini, Yang Berhormat Pagoh patut dilabelkan nama National Traitor. Terima kasih. Saya setuju. Ada national embarrassment, ada national traitor, Seminit. ada international thief juga. Hormat Dan Speaker, saya berbalik kepada perbahasan saya ingin menyatakan bahawa kita perlu menghormati Perlembagaan Persekutuan. Kita perlu memastikan semua rakyat di negara kita diberi hak untuk mendapatkan satu perbicaraan yang adil. Dan SOSMA ini tidak boleh menjamin perbicaraan yang adil. Dan kita telah lihat, sejarah telah membuktikan, menunjukkan bahawa selain daripada tahanan LTTE, ada ramai lagi yang ditahan tanpa diberi peluang untuk mendapatkan jamin pun. Sedangkan ada seorang yang berhormat dalam Dewan Yang Mulia ini yang telah disabitkan untuk kesalahan mencuri, merompak, menyamun, yang masih lagi berkeliaran ke sana dan ke sini. Bebas untuk pergi ke sana dan ke sini. Bebas untuk pergi berkempen. Sedangkan yang ditahan di bawah SOSMA belum lagi dibuktikan pertuduhan, tidak berhak untuk mendapatkan jamin pun. Julutong, 1 minit. Silakan. Terima kasih Julutong, terima kasih Tan Sri Speaker. Saya nak balik kepada beberapa isu yang telah dibangkit. Saya telah bangkit kepada isu yang telah dibangkit oleh beberapa ahli parlimen tadi mengenai keanyaan yang telah diterima oleh khususnya kawan-kawan kita yang telah ditangkap di bawah LTTE. Pada pandangan Yang Berhormat, adakah kerajaan mesti memberi pampasan kepada mereka ke atas keanyaan yang mereka telah terima dan telah forced to deal with persecution? Thank you. Saya bersetuju dengan Yang Berhormat Kleng bahawa kalau pampasan telah diberikan kepada arwah keluarga mendiang Adib dalam konteks yang sama yang telah ditahan dengan salah di bawah SOSMA ini, terutamanya yang dituduh dengan salah
bahawa terdapat kaitan dengan LTTE itu, kerajaan sepatutnya mempertimbangkan satu pampasan diberikan kepada mereka, terutamanya setelah diberitahu oleh Yang Berhormat Ketua Melaka ada lagi yang masih lagi menganggur, tak dapat bekerja, tak dapat juga menjaga keluarga Boleh mereka. habiskan? Saya Julutong akan membantah dan menolak usul ini. Terima kasih, Terima Tan kasih. Sri Speaker. Yang Berhormat Jelutong. Saya kini menjemput Yang Berhormat Macang, silakan.